Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sihat Haji? Alhamdulillah sihat walafiat. Walaupun sibuk, terima kasih kerana terus bersama kita untuk memberi penerangan, perincian, kupasan supaya marhain seperti saya yang di luar sana memahami apa yang sedang berlaku. Terima kasih kembali kerana sanggup hadir dan bawa sekali burger pula saya minati. Terima kasih. Apa nama? Apa pun hari ni ada tadi kawan saya tanya tadi. Ya. Empat live selalu hari Sabtu, hari Ahad. Pasal apa pula pergi buat live terkejut hari ni? Hari ni live bukanlah terkejut. Jumaat, besok lusa Tuan Haji nak balik kampung Penang tinggal saya Haji. Tak patut. Tak apa, saya perkenal sekandak lebih bagi pihak awak. Tapi tak bawa balik basi. Oh, tak balik Hari tu balik nasi sabi, hari ni tak balik kali ni Tak sempat kot. Sebab itu kita berkeudara, bersiaran pada hari ini, memberi ruang kepada Tuan Haji Hanif Katri untuk tinggalkan saya balik kampung di Penang. Okey, apapun seperti biasa, anda semua saya sudah pun mengetahui, memahami secara ringkas tentang apa yang berlaku di Mahkamah Persekutuan. Ini hari masuk hari yang keempat. Empat tolak satu, tiga. Hari ketiga lah, hari Rabu ditangguhkan, tak ada. Hari ni ada. Hari pertama, hari kedua, rakyat Malaysia tengok bukan main ceria lagi. Begitu juga di dalam grup-grup WhatsApp apa semua, nampak cukup ceria. Besok lusa Tuan Haji nak balik kampung. Okey. Saya kenal sekadar lebih bagi awak. Sebab itu kita berkeudara, bersiaran pada hari ini, memberi ruang kepada Tuan Haji Hanif Katri untuk tinggalkan saya balik kampung di. Okey, adakah audio sekarang okey sikit? Anda semua saya dengar di sini okey. Tak tahulah kepada Wiki Hari, mana dia Wiki Hari, how are you sir? Haji cuba cakap audio is not clear. Oh ya ke? Harap boleh dengar dengan jelas sekarang, insya-Allah. Apa nama suara pecah buat saya sikit, tak berapa nak dengar. Okey, Mr. Sarawana Kumar dan juga sahabat-sahabat semua, adakah suara semua okey? Audio okey atau audio masih lagi malu-malu kucing dengan kami pada malam ini? Testing. Cuba bagi komen sikit, adakah audio okey? Still kurang sharp. Okey, Tuan Haji cakap tengok sharp tak sharp ataupun suara saya yang lebih sharp. Ada yang kata jelas. Apa khabar semua? Okey, alhamdulillah. Gangguan pendengaran. Kita ambil yang majoriti. Mejun kata Harun Abbas Anwar Abdul Hamid. Wow, sahabat-sahabat. Ada yang kata pecah, ada yang dah kata okey. Jadi saya pun tak berapa nak tak apa, kita jalankan dulu kita punya live ni. Baik. Kalau rasa tak okey juga nanti tolong bagi tahu balik. Tapi ada yang di sini loud and clear, strength 5. Wow, Major Anwar Abdul Hamid. Terima kasih. Okey, tak apa, kita teruskan dulu Haji. Kita teruskan dulu dengan apa tajuk topik kita untuk kita huraikan pada hari ini. Yang pertama, hari kedua. Ya saya. Rakyat Malaysia begitu ceria. Ceria teramat sangat apabila dua permohonan Najib Razak ditolak oleh Mahkamah Persekutuan. Yang pertama yang saya betulkan saya kalau saya silap adalah untuk menambah bukti baru. Betul. Ditolak. Dan yang keduanya untuk menangguhkan kes ini ke 3 ke 4 bulan pun ditolak. Itu saya nak Haji kupaskan nanti apa sebenarnya yang berlaku supaya mudah lebih faham apa yang sebenarnya ditolak secara ringkas je. Baik. Dan yang paling penting apabila hari Rabu tangguh, hari Khamis. Hari Khamis di mana peguam bela Najib Razak itu sendiri boleh kata cubaan ke tu, menarik diri. Sebelum dia menarik diri, dia memohon untuk tangguh lagi. Jadi saya serahkan platform ini pada Haji untuk awalannya dua permohonan ditolak itu, dan yang ketiganya tentang beliau memohon lagi untuk menangguh sebelum kita ke lebih dalam. Silakan Haji.
Baik, terima kasih saudara Fazli dan juga para penonton. Ya, pada hari ini, hari ketiga, untuk menjawab secara khusus dua topik yang berlaku pada hari Selasa. Sebenarnya keputusan dibuat pada hari Selasa kan. Berkaitan dengan permohonan keterangan baru, itu adalah menjurus secara khusus kepada isu konflik kepentingan Nazlan. Dan dengan penolakan permohonan itu bermaksud mulai daripada pendengaran rayuan pagi tadi, isu konflik kepentingan tidak menjadi isu lagi untuk didengar maupun diteliti dan diputuskan oleh Mahkamah Persekutuan. Dan apa yang berlaku dalam permohonan tersebut secara ringkas, antara lain, Mahkamah telah pun dalam alasan penghakiman ringkasnya menyatakan, antara lain pertamanya, bahawa keterangan yang dikatakan, keterangan segar itu sebenarnya sudah ada di tangan Najib melalui peguam Najib terdahulu, Syafiq, iaitu Syafiq Abdullah, iaitu satu dokumen yang bertarikh 16 Oktober 2010, dikatakan telah diserahkan oleh pendakwa raya kepada Najib melalui Syafiq dalam kes 1MDB. Memang bukan dalam kes SRC, dalam kes 1MDB. Tapi yang penting, tarikh penyerahan dokumen itu adalah pada 4 November 2019, iaitu 1 minggu sebelum Hakim Nazlan memanggil Najib memasuki pembelaan. Maksud kata, kes Mahkamah Tinggi pada masa itu belum pun tamat. Najib belum pun mula memberi keterangan. Pada masa itu mereka sudah dapat dokumen yang dikatakan berkaitan dengan minit mesyuarat lembaga pengarah berhubung dengan isu konflik kepentingan. So, berpandukan kepada itu, Mahkamah mengatakan bahawa prinsip menampilkan keterangan baru, keterangan itu mesti satu keterangan yang memang tak wujud pada masa itu. Tak mungkin boleh wujud pada masa bicara. Walaupun dikorek, digali, dicari, tak akan jumpa. Tapi dalam kes ini, melalui fakta yang ada, yang ditampilkan kepada Mahkamah, dokumen itu kononnya sudah wujud. Jadi itulah sebabnya mereka mengatakan antara elemen menampilkan keterangan baru telah gagal untuk dipenuhi oleh Najib. Yang keduanya, mereka mengatakan juga, jika pun kita tolak tepi isu ianya bukan keterangan baru, tapi apa yang ditampilkan, dia kena menjurus secara muktamad dengan jelas bahawa campur 1, 2, 3 ni menunjukkan hakim tu mempunyai konflik. Dan dalam pandangan Mahkamah, bila dia tengok dokumen-dokumen dan juga perkara-perkara lain, jika pun nak ambil kira pun, dia takkan ke muktamad untuk menunjukkan ada konflik kepentingan. Masih ada was-was. Was-was dalam pandangan Mahkamah tidak cukup. Tidak cukup. Tidak cukup. Sebab ini bukan di perbicaraan. Ini adalah selepas perbicaraan. Nak tampilkan keterangan semasa rayuan. Jadi kita tak boleh was-was sama ada keterangan itu boleh atau tidak menjadi konflik kepentingan. Kita kena yakinkan Mahkamah, ya, sememangnya konflik kepentingan. Faham tak? Jadi itu yang mereka gagal buktikan dalam pandangan Mahkamah Persekutuan. Dan akhir sekali, Mahkamah Persekutuan juga berkatakan mereka nak panggil beberapa saksi untuk memberi keterangan. Dalam hal keadaan itu, untuk di tahap rayuan, seseorang yang nak panggil keterangan lisan baru, dia kena yakinkan Mahkamah apakah saksi itu akan cakap. Bukan apa yang saksi itu mungkin cakap. Bukan panggil untuk kita tanya balik. Ini bukan bicara. Saya bagi contoh lah, mudah awak faham. Saya pernah buat satu kes di Mahkamah, di mana selepas habis bicara, sebelum rayuan, anak guam saya dituduh merompak. Dan dalam kandang saksi, mangsa mengecam dia. Selepas habis bicara, didapati bersalah. Kemudian sebelum rayuan, mereka terserempak di satu pasaraya. Anak guam saya datang jumpa saya, kata, "Tuan, saya terserempak dengan dia." So saya tanya dia, macam mana yang awak boleh kata awak cam saya? Sebab dia orang ni pun kenal daripada kecil. Dia kata, macam mana nak buat ni? Aku jawab lah apa aku nak jawab. Sorry lah. So itu keterangan atau itu ungkapan yang diungkapkan di hadapan pasaraya selepas bicara. Kalau itu betul, maksudnya pengecaman dia tu palsu.
Maksudnya orang itu tidak bersalah. Betul. Jadi saya terpaksa membuat permohonan untuk menampilkan keterangan di pasaraya tu. Bukan semasa bicara, bukan semasa dirompak, bukan semasa diserang. Tidak. So mahkamah telah mendengar dan mahkamah telah membuat keputusan. Betul. Kalau itu yang diungkapkan, kita panggil dia. Kita tengok dia akan ulang balik tak di kandang saksi. Dan baru mahkamah akan membuat keputusan. So dalam kes itu permohonan dibenarkan sebab kita ungkapkan apakah dia akan cakap. Now, di sini mereka mengatakan saksi-saksi yang diminta panggil ni tak tahu pun apa dia nak cakap. Sebab inilah saksi-saksi yang antara lain memberi kenyataan kepada SPRM. Kenyataan kepada SPRM adalah di bawah OSA. Mahkamah pun takkan tahu, pendakwa raya pun takkan tahu, siapa pun tak tahu. Jadi kita tak boleh buat syok-syok panggil orang. Nak tanya, ini bukan bicara, ini sudah lepas bicara. So atas tiga-tiga elemen tersebut mahkamah menolak lah. Jadi bila mahkamah menolak, bermaksud dengan bahasa mudahnya, selain daripada keterangan-keterangan yang sudah wujud di Mahkamah Tinggi yang diguna pakai dalam jilid yang kita 112 jilid, kemudian 176 jilid, yang tu diguna pakai di Mahkamah Rayuan. Dan apabila telah ditolak keterangan baru, maka tidak adalah perencah baru, tidak adalah bahan baru di dalam jilid-jilid itu. So di situ Najib dan peguamnya adalah terikat dengan apa yang sudah ada semasa Mahkamah Tinggi. Jadi secara ringkas bermaksud apabila you tiada bahan baru, maka peluang you tertakluk kepada keadaan yang sama di Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Raya. You kena olah hujah you, point you berpandukan keterangan yang sama. So kalau mahkamah dapati tidak ada benda yang pelik, tidak ada benda yang unik, maka peluang untuk berjaya dalam rayuan tanpa keterangan baru yang mereka inginkan lebih sukar. Lebih sukar. Tak bermaksud tak boleh merayu, tapi menjadi lebih sukar. Kalau keterangan baru masuk, maka ada poin-poin lain yang boleh dihujah. Betul tak? Betul. Tapi keterangan baru tidak dibenarkan masuk sebab didapati tidak meyakinkan mahkamah. Mereka telah memuaskan hati mahkamah bahawa keterangan itu sebenar-benarnya baru, sebenar-benarnya keterangan yang akan membantu mahkamah untuk membuat keputusan, dan akhirnya bukanlah satu keadaan untuk kita panggil orang syok-syok untuk tanya. Kita kena tahu apa keterangan dia, baru kita tentukan keterangan itu baru atau tidak. Itu yang berlaku dalam permohonan yang pertama. Ya. Okey, saya nak tambah sikit Haji. Hari satu bila saya terbaca kenyataan, bukan kenyataan lah, yang ayat yang diguna pakai oleh pendakwa raya, hearsay. Dengar cakap. Boleh Haji olahkan sikit, dia merujuk kepada keadaan apa tu yang hearsay tu? Antara lain apa yang dinyatakan oleh Najib Razak di dalam affidavit dia adalah bahawa menurut sesepihak saksi SPRM, dalam kenyataan yang mereka ambil daripada pihak lain mengatakan sesuatu. Maksud dia, saya bagi tahu kepada Najib, contohnya. Tapi apa yang saya bagi tahu kat Najib bukan apa yang saya tahu, apa yang Fazli bagi tahu kat saya. Jadi sepatutnya Fazli yang terus bagi tahu kepada Najib, barulah dia menjadi satu isu keterangan segar, keterangan terus, bukan keterangan dengar cakap. Jadi itu maksudnya. Kalau kita pergi ke mahkamah, kita tak boleh bawa saksi mengatakan saya ada di padang bola dan saya dengar goalkeeper bercakap kepada defender, mengatakan manager cakap kat dia bahawa pemilik akan jual striker. Dia tak boleh macam tu. Itu dah 4-5 kali dengar cakap. Kalau nak panggil terus pemilik kelab untuk betul ke awak nak jual striker, itu baru keterangan boleh terima. Dia kena soal orang tu sendiri. Kalau tak, dia panggil defender kata saya dengar daripada goalkeeper tadi kan. Saya tak tahu dia berapa panggil defender. Panggil orang yang cakap. Saya dengar daripada manager, panggil manager. Manager kata saya dengar daripada pemilik, panggil pemilik terus. Baru dia jadi bukan dengar cakap. Sebab di mahkamah dia kena keterangan yang tepat, bukan keterangan yang sembang-sembang kedai kopi yang selalu berlaku dalam media sosial, di surau-surau, di kedai kopi dan sebagainya. Itu tiada nilai keterangan.
Jadi itu yang dimaksudkan dengan hearsay. Jadi yang WhatsApp saya tanya tadi, apa benda yang duk hearsay tu, Peguam bela Najib tak tahu ke tentang hearsay tu? Saya rasa sebenarnya bukan dia tak tahu. Bila kita dah perjelaskan apa maksud hearsay dan mahkamah tidak terima keterangan tu, kita tak boleh mengatakan Peguam bela Najib tak tahu apa itu hearsay. Peguam bela Najib besar kemungkinan telah hujahkan itu bukan hearsay. Dia akan hujahkan itu bukan hearsay. Ya, betul. Dia akan hujahkan bahawa ini adalah, kalau mahkamah panggil keterangan saksi ini, bila saksi ini bercakap di kandang saksi, dia tidak akan menjadi hearsay. Tapi hujah pendakwa raya pula adalah hearsay. Tapi to be fair, dalam penghakiman Mahkamah Persekutuan, isu dia hearsay atau tidak diputuskan, sebab mahkamah mendapati 3 elemen utama tadi telah tidak memuaskan hati. Jadi isu-isu sampingan tidak perlu dibuang masa untuk diputuskan. Katalah ketiga-tiga elemen yang utama tu telah dipuas hati mahkamah, barulah dia nak putuskan adakah ianya hearsay atau tidak. Jadi itu sebenarnya maksud hearsay, dan isu hearsay tidak memain peranan pun dalam keputusan Mahkamah Persekutuan. Seadilnya seperti yang saya baca dalam 19 muka surat, 47 perengan alasan penghakiman ringkas di situ. Saya harap saya telah menjawab soalan hearsay. Soalan Tuan Haji itu saya baru baca WhatsApp di Inspirasi tadi, pun orang puas hati, ramai yang di luar sana pun puas hati apa yang berlaku di hari pertama dan di hari kedua. Hari ketiga tiada pendengaran. Hari kedua ada satu lagi permohonan tadi yang saya betul. Permohonan penangguhan itu, Haji, silakan. Correct. Jadi apa yang berlaku selepas mahkamah membuat keputusan menolak permohonan menampilkan keterangan baru, maka sepatutnya dipergi ke tahap kedua, iaitu terus dengan rayuan seperti yang mahkamah telah arahkan sebelum itu. Tapi Peguam Najib Razak baru, Saudara Hisham T. Putih, telah memohon sekali lagi secara lisan, kali ini di hadapan mahkamah, sebelum ini melalui surat di hadapan pendaftar, kali ini di hadapan mahkamah. Dia pun kali ini dikata, minta maaf ya Arif, saya berat hati tapi saya terpaksa pohon, iaitu saya perlukan tempoh sekurang-kurangnya 3 hingga 4 bulan sebab saya baru dilantik. Saya perlu sediakan untuk hujah yang melibatkan 176 jilid dan sebagainya yang kita telah bincang. Untuk berlaku adil, Mahkamah Persekutuan telah mendengar permohonan itu. Mahkamah Persekutuan telah menanggung sebentar dan kemudian masuk ke bilik mereka untuk berunding. Mereka tidak menolak sekaligus macam tu. Di sini yang saya percaya, ramai juga saya dengar dalam komen-komen WhatsApp dan Facebook, kenapa nak layan sangat permohonan penangguhan? Kenapa ditolak, tak tolak terus? Tak boleh. Sistem keadilan mewajibkan mahkamah mendengar setiap satu permohonan dan kemudian membuat keputusan. Jadi walaupun kita di luar mungkin dah jemu, ramai yang fed up atas apa-apa alasan sekalipun, kononnya banyak sangat permohonan penangguhan, tapi mahkamah kena memainkan peranan keadilan. Dia kena balik ke bilik bincang runding. Ada tak sebab-sebab khusus sekarang ini? Mungkin pada 27 Julai tak wujud sebab tu, mungkin pada 10 Ogos tak wujud sebab tu, tapi pada hari ini 16 Ogos ada sebab untuk kita consider. Itulah dinamakan keadilan. Dan mahkamah bila berunding balik, mahkamah masih buat keputusan minta maaf daripada rentetan peristiwa yang ada, kami tidak boleh. Dan saya akan menyentuh rentetan peristiwa itu kalau kita berbincang nanti tentang perkara yang telah dibangkitkan oleh Najib, sebab dia bertindan. Saya tak nak ulang. Jadi pokoknya permohonan penangguhan ditolak, tetapi pada masa yang sama, tengok anehnya dan indahnya keadilan. Pada masa itu baru jam 3.30, pukul 4. Kalau mahkamah nak teruskan, mahkamah boleh teruskan sampai 5.30. Betul. Pada hari Selasa itu. Tapi mahkamah kata tak apa, walaupun kami tolak permohonan 3-4 bulan ni, kami akan tangguhkan sampai 9.30 pagi hari Khamis, hari ini. Makna kata pada masa itu pun peguam baru itu diberi lagi lebih daripada 36 jam untuk baca balik. Dan sebagai peguam, saya pernah nyatakan dalam program lain, sebagai peguam, sebagai hakim, sebagai pendakwa raya,
InsyaAllah kami telah terlatih untuk mencari apa benda nak cari kat mana, baca macam mana. Bukan kesemua 176 jilid tu kena baca daripada ayat pertama sampai ayat terakhir. Kita tahu, bukan kita saja, semua peguam InsyaAllah terlatihlah benda tu. Sebab tu bila kita pergi mahkamah hari ni, kita bawa fail ini, mungkin 500 muka surat, esok ada yang 300 muka surat. Tapi kita tahu fakta-faktanya sebab kita terlatih. Bidang masing-masing, seorang tukang masak dia boleh masak 5 stove sekaligus. Kita nak makan Maggi pun tertumpah-tumpah. Jadi bidang masing-masing. Jadi kita boleh. Dia mahkamah bagi dia 36 jam. So itu yang berlaku dalam permohonan kedua. Maksudnya mahkamah walaupun telah menolak permohonan tangguhan lanjut, mahkamah masih start cuma pada hari Khamis. Sebab itu semalam dilapangkan. Patutnya dalam 4 hari, tolak 1 hari semalam, hari ini hari ketiga. Hari ketiga. Jadi itulah rumusan 2 hari pertama. 2 hari pertama.